Alright, bagaimana modal RM3,000 boleh jana pendapatan sampai RM5 juta? Okay, so sekarang ni saya berada di depan office Greenmetric. So tak dapat nak morning walk sebab tak tahulah line internet problem ke apa. Saya terpaksa pakai wifi office. Saya cuba kalau masuk website, masuk Maybank to You boleh. Tapi kalau nak Facebook pakai mobile data tak dapat. Mungkin Facebook problem ke, saya punya mobile ni tengok bil tak ada overdue. Alright, you all boleh dengar tak suara saya dengan jelas, video clear semua? Okay, Azrina Abdullah, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam Puan Azrina, apa khabar? Macam mana hari ni? Sale, nampak tadi ada post rendang daging dendeng frozen. Masih ada lagi ke? Kita orang tak cukup stok sekarang ni. Pening kepala, macam mana nak tu kan? Okay, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmetric. So Greenmetric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa, di mana kita membantulah pelanggan-pelanggan kita yang terdiri daripada pelancong dah tak ada lah sekarang ni, tapi pelancong domestik lah, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa, yang mana kita jamin lah servis kita ni, kereta tu mesti tip-top, bersih dan selamat, supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Okay, so nak senang faham ni adalah kalau you all nak sewa kereta, you just masuk je dekat kita punya website gogreenmetric.com, and then you boleh tempah kereta. So kita boleh terima tempahan di seluruh Malaysia including Brunei. Tapi kalau nak pergi Brunei sekarang tak boleh lah kan. So sebelum ni kita boleh terima tempahan kereta sewa di seluruh Malaysia, termasuk juga Brunei. Dan kita ada lebih kurang 6,700 supplier kereta sewa, dan kita ada lebih kurang 9,000 unit kereta lah. Tapi kereta tu bukan saya punya, kereta tu kawan-kawan punya. Okay, kawan-kawan saya banyak yang buat kereta sewa. So bila kita dapat booking, kita pass dekat kita punya kawan-kawan lah. So you nak pergi Langkawi ke, Perlis ke, Kedah ke, Penang ke, Perak ke, Selangor, KL, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Singapura pun kita boleh, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, InsyaAllah boleh tempah melalui kita punya website, dan kita punya team akan uruskan you punya kereta lah. Tapi kena order awal lah. Terbaik 24 jam sebelum. Alright, so don't worry, kereta-kereta servis memang we are the best in Malaysia. You boleh tengok kita punya feedback, review semua. We are the best in Malaysia. Puji diri sendiri pula kan. Tapi memang betul, tak ada company yang ada lebih 500 video testimonial. Tak ada company car rental yang berani ambil 500 video testimonial. Kita the only company yang ada lebih daripada 500 video testimonial. So pagi ni saya nak cerita macam mana saya mulakan bisnes kereta sewa dengan modal RM3,000 sampai boleh jana pendapatan RM5 juta setahun. Ada tak nak tahu? Ada tak nak tahu? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu kan. So dekat belakang saya ni office saya. So dia punya signboard tu pun dah kena lindung dengan daun kan. Nanti kena pesan dekat staff lah, minta tolong potong kan. Kalau staff saya ada, dia akan potong lah kan. Ni staff pun dah lama tak masuk office kan. Alright, ada tak nak tahu macam mana saya boleh mulakan bisnes dengan modal RM3,000, dan alhamdulillah kita dah generate sale RM5 juta setahun. Ada tak nak tahu? Kalau nak tahu, komen nak tahu. Trustpilot review. Tuan Kamal ni adalah kita punya licensee lah. Dia pun run bisnes kereta sewa under kita punya brand. Okay, kalau nak tahu, komen nak tahu, dan boleh tak share video ni ke 10 group, supaya orang lain boleh belajar something lah kan. Okay, kita target ada 30 mata. Saya tak boleh nak bergerak sebab saya tak tahulah, saya punya mobile data ada problem. Kalau pakai wifi okey, tapi pakai mobile data, Facebook tak boleh. Tapi macam masuk Maybank to You, WhatsApp semua still okey. Alright.
Okay. Ada tak nak tahu? Komen nak tahu dan boleh tak share ke 10 group. Okay, and then pada yang baru menonton boleh tak komen hi, salam ke, selamat pagi ke, apa semua kan. Saya tak boleh jauh daripada saya punya office lah. Biasa saya akan morning walk. Okay. Siapa yang dah share, komen dan share. Siapa yang dah share, komen dan share. Alright. Ni kita punya office. Nak tahu kan? Ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Ni kita punya office. Nak tahu. Alright. Tak ramai pun nak tahu. Ada beberapa orang je kan. Mungkin dah tahu kan. Mungkin ada yang dah tahu dia punya. Tapi saya rasa ramai lagi yang tak tahu saya punya story. Sebab bila saya live ya, ada yang tanya, kau buat apa? Kau buat apa kan? So kita ceritalah kita punya salam sayang. Okay. Waalaikumsalam. Salam sayang Pangeran Iqra. Salam tuan. Waalaikumsalam Azrul. Okay. Pada yang menonton boleh tak komen hi ke, Assalamualaikum ke, selamat pagi ke, supaya saya boleh baca nama you lah. Saya pagi ni tak boleh nak berjalan sebab saya punya mobile data ada masalah. Tapi kalau kita pakai WhatsApp ke Telegram, okey. Cuma Facebook je tak boleh. Saya terpaksa pakai saya punya Wi-Fi office. So kita lepak depan office je lah. Alright. Okey. Hai Ishak Nasri. Ishak Nasri ni rasanya kita punya agent kot. Boleh tak share lokasi you dekat mana? Okey. So sambil-sambil tu saya nak tunjuk lah, sambil-sambil kita buat bisnes kereta sewa, saya pun ada jual juga produk. Ni produk saya lah. Bukan produk saya. Saya ada jual juga produk ni. Alright. Saya dah macam sotong dah tangan. Kuala Terengganu. Okay, so kereta sewa masih jalan. And then in the same time kita pun ada buat servis jual produk ni lah. Jual produk ni, rendang daging dendeng perak. Okay. So saya explain sikit tentang daging ni. Rendang daging perak ni actually kenapa dia sebut perak, sebab dia resepi daripada Istana Kuala Kangsar Perak. And then produk ni dia tahan tau. Dia tahan. Dia punya 2 tahun lah. Tapi saya punya ni dah faded dah dia punya tu. Waalaikumsalam. Okay, so siapa yang nak jadi agent, stokis, kita masih lagi open. Cuma sekarang ni kena tunggu 2 minggu untuk dapat produk. Sebab so far saya dah jual lebih kurang 4,000 pack lah dalam masa 20 hari this product. Alright, so siapa nak jadi agent, stokis apa semua, kita still masih open lagi lah. Okay. So sebelum tu okay, boleh tak share video ni ke 10 group. Sambil-sambil saya mengiklan kan. Share ke 10 group. Alright. Share ke 10 group. Siapa yang dah share, komen dan share. Dan pagi ni saya nak ceritalah perjalanan saya, macam mana saya memulakan bisnes kereta sewa dengan modal RM3,000. Dan Alhamdulillah lah, daripada bisnes tu boleh generate sale sampai 5 juta. Tu sale lah, bukannya profit. Okay. Okay, actually kalau you all tak tahu, sebenarnya saya ni adalah pekerja government servant. Kerja kerajaan je dulu, tuan-tuan. Saya start kerja sebagai tutor dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu pada tahun 2005. Saya habis belajar, buat degree, lepas tu saya sambung buat master. And then 2005 saya minta kerja. Alhamdulillah saya dapat jadi tutor lah dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. So masa tu gaji tak adalah besar, dalam tak sampai 2,000 lah kan. Okay, done share, not done watching. Okay, terbaik Tuan Kamal. Alright, so masa saya kerja tu, saya tak ada planning pun nak buat bisnes ke apa semua. Sebab memang dalam kepala otak saya nak kerja makan gaji je. Sebab saya rasa bisnes ni satu benda yang risiko kan? Tak menjaminkan masa depan. Baik kerja makan gaji, tiap-tiap bulan kita boleh dapat gaji kan. Alright. And then memang tak ada fikir pun nak bisnes ke, nak berniaga ke. Saya just kalau boleh nak kerja sampai pencen. Itulah kepala otak saya. So saya rasa ramai orang berfikiran macam tu kan. Kerja makan gaji, lepas tu dapat pencen. Tapi Tuhan tu
maha mengetahui. Saya punya perjalanan tu tak macam tu lah. So masa saya bekerja tu actually ialah kita dah belajar tinggi apa semua kan. So tak adalah masalah besar sangat. Cuma dari segi pengurusan kewangan lah, kita tak pandai kan. And then saya tak adalah boros sangat kan. Masa saya start kerja tu, saya start berhutang kan. So dah kerja dekat universiti yang kerja government kan. Okay, done share. Thank you Syarizal Tani. Alright. So masa saya start kerja 2005, saya masuk kerja bulan 8 2005. The first thing yang saya beli adalah saya beli motosikal Kapcai je tuan-tuan. Motosikal Kapcai je. Motor tu harga dia tak sampai 4,000 lah, motosikal biasa. Tapi saya start buat loan kan. Loan tu dalam, saya bayar down payment dalam 1,000, and then bulan-bulan tak sampai 300 lah bayar. Saya buat loan tu dalam setahun macam tu lah kan. Alright. So dekat situ saya punya saya dah start membina hutang lah. Motor tu saja dekat 300 lah. Saya tak ingat dia punya exact amount, tapi tak sampai RM300. And then so beli motor tu alhamdulillah senang lah nak pergi kerja apa semua kan. Nak bawa girlfriend pun senang lah kan. Masa tu saya tak kahwin lagi. So saya pun adalah kenal seorang perempuan ni kan. So saya suka dia, and then kita pun selalulah dating naik motor kan. Perempuan tu dah jadi isi saya lah sampai sekarang, alhamdulillah. Okay. Thank you pada yang menonton, thank you pada yang share kan. So hari ni kita tidak ada morning walk, saya just lepak dekat depan office lah. Okay, thank you. Okay, dah 30 mata dah. Alright. Lepas tu bila saya bawa motor pergi dating dengan girlfriend lah kononnya masa tu kan. So banyaklah cakap-cakap belakang apa semua. Wahid, kau ni dah lah tak kahwin lagi kan, bawa anak dara orang, so tak bagus lah kan. So adalah ayah angkat saya lah yang tegur saya, sebab ayah angkat saya pun kerja dekat situ, kerja kat universiti kan. So lama-lama tak best lah bila orang mengata kan. And then saya pun discuss dengan girlfriend saya, apa kata kita beli kereta kan. So kalau kita dating tak payahlah orang nak tengok kita berkepit naik motor kan. So setuju, kita orang pun belilah kereta. Masa tu tak kahwin lagi, tapi dah boleh, saya dah boleh pitching girlfriend saya untuk beli kereta. So kita orang pun beli kereta, tapi kereta tu beli atas nama saya. Cuma down payment tu kita share sikit lah kan. Saya separuh, dia separuh. So alhamdulillah dapat kereta. Saya beli kereta Pro 2 Kenari tuan-tuan. Pro 2 Kenari. So masa tu down payment dalam 2,000, and then installment tu lebih kurang 600. Loan 9 tahun. So dekat situ saya dah ada hutang motor 300. Lepas tu kereta dah 600. Dah jadi 900 lah saya punya komitmen kan. Masa tu gaji saya tak sampai 2,000. Tapi saya fikir tak apa, aku dah ada girlfriend, nanti aku kahwin dengan dia, gaji girlfriend saya pun masa tu 2,000 kan. So kalau combine 4,000. So hutang motor dengan kereta baru 900. So ada lagi kan. Okay. So kita orang pun alhamdulillah dapat kereta apa semua kan. And then tapi beli kereta dengan beli motor tak sama tuan-tuan. Motor ni minyak kita isi RM10 tahan seminggu. Kereta ni RM10 sehari je tahan kan. So apa yang berlaku adalah saya punya komitmen tu dia automatik meningkat lah. Contohnya macam kereta kan. Kereta kalau kita pakai je paling-paling kurang minyak RM10 satu hari kan. RM10. So sebulan saya kena spend dalam RM300 minyak. Lepas tu kereta ni dia setiap tahun kita kena renew road tax dengan insurans. So road tax dengan insurans ni dia kereta baru kan, insurans ni confirm mahal lah kan, 1,000 lebih kan. So kat situ saya kena reserve dalam RM100 sebulan untuk road tax insurans. Okay, lepas tu kereta ni of course lah 2 bulan sekali kita kena servis apa semua. So kereta kena servis kan. So saya kena spend dalam 200 macam tu lah. So dekat situ kereta installment 600, minyak 300 dah 900, insurans dah 100, 1,000. Lepas tu macam maintenance apa semua dalam 200, 1,200 macam tu. So dekat kereta tu saja saya dah gone, saya punya income, gaji saya dah 1,200. Gaji saya 2,000 masa tu. And then campur lagi hutang motor dah jadi 1,500. Tolak-tolak balance tinggal 500 lah.
Tapi tak apa, masa tu saya ada girlfriend. Girlfriend lah tanggung kan. Okay, girlfriend saya masa tu tak ada hutang apa-apa, wife saya lah kan. So hidup. Tapi dia dah nampak dia punya beban kewangan kan. Beban kewangan semua, dapat gaji bayar hutang, dapat gaji bayar hutang kan. So itulah kehidupan saya. So and then alhamdulillah lah, saya jodoh saya tu panjang dengan girlfriend saya. And then kita kahwin, bulan 11 kita nikah, lepas tu bulan 12 kita bulan 11 kita tunang, bulan 12 tu kita ujung tahun tu kita nikah, kahwin lah, alhamdulillah. Alright, so masuk tahun 2006 bermulalah perjalanan kami sebagai suami isteri. So sepatutnya bila kita dah kahwin tu okey lah kan. Tapi benda tu tak seperti yang dijangka lah. Macam mana nak cakap Sebelum kahwin tu actually saya dah beli motor, saya dah beli kereta. Lepas tu kita ada buat kenduri kahwin sikit lah kan. Kenduri simple-simple tapi habis jugalah 10,000 punya tu kan. Sepatutnya kalau boleh patah balik sebenarnya, masa saya start kerja tu, kalau saya motor tu tak ada masalah lah. Kalau saya nak beli kereta pun masa tu, kalau boleh patah balik, sebenarnya saya hanya kemampuan saya hanya boleh perlu beli kereta second hand je. Tak payah nak beli kereta baru. Kesilapan saya adalah saya beli kereta baru. Lepas kereta tu pula yang special edition. Memang mahal lah kan. Tak pandai. Itulah kebodohan kecil tu yang menyebabkan saya punya masalah kewangan tu bertimbun. So bila gaji tu dapat bayar hutang je, and then bila kita kerja government, kita ada kad kredit kan. Bila duit tak cukup, guna kad kredit. Bila tak cukup, guna kad kredit kan. Alright, Waalaikumsalam Tuan Zul Nazmi. Alright, thank you. Siapa yang menonton ni boleh tak share ke 10 group, biar hari ni capai 100 mata kan. Boleh tak share? Siapa yang dah share, komen dan share. Hari ni saya nak cerita balik lah, flashback perjalanan saya, macam mana saya mula bisnes dengan modal RM3,000 sampai boleh jana pendapatan RM5 juta setahun. Ni real story bukannya cerita-cerita ni, betul real story. Ada tak nak tahu? Kalau nak tahu, komen nak tahu. Dan pada yang menonton, boleh tak share video ni ke 10 group. Okay. So masa nak kahwin tu saya buat kenduri sikit kan. Okay, balik pada kereta tu, kalau boleh patah balik, sebenarnya kemampuan saya ni hanya kau beli kereta kancil je lah, 10,000 buat loan apa semua kan, tak payah hutang banyak-banyak. Tapi itulah silap kita. Nak salahkan orang tak boleh juga kan. Salah diri sendiri tak pandai, tak tahu kan, tak pandai manage kan. So saya membeli kereta nampak macam mampu, tapi sebenarnya saya tak mampu lah kan. Sebab tengok installment baru nak atur, gaji RM2,000 kot kan. So banyak lagi. Tapi sebenarnya bila kita beli kereta, komitmen kita tu tinggi. Okay, tu dah masalah hutang tu dah bertambah lah masa kahwin lagi. Bila kahwin, saya baru start kerja tuan-tuan. Baru start kerja bulan 8, baru dapat gaji. Lepas tu wife pun sama, baru start kerja. So actually kita tak ada saving. So sebenarnya kalau saya nak kahwin masa tu, kalau boleh dipatah balik lah, boleh pusing balik. Sebenarnya tak perlu pun nak buat kenduri kan. Tak perlu pun buat kenduri, just buat simple-simple je. Akad nikah dah settle kan. Buat mana yang wajib je. Tapi biasalah manusia ni suka mendengar cakap orang. Apa orang kata kan. So my advice adalah pedulikan apa orang kata kan. Sebab orang yang mengata tu, bila kita susah dia tak tolong pun. Betul tak? Share dah, tunggu mahu tahu. Alright, thank you. So that is my advice to you lah. Kalau boleh kita jangan pedulilah apa orang kata. Dulu saya sangat concern dengan apa orang kata. Sekarang ni pergi mampus apa orang kata kan. Kau boleh cakap je apa saja, yang menanggungnya aku. Betul tak? So you all jangan peduli apa orang kata. So benda itulah yang menjahanamkan hidup kita. Nanti kau ni kerja government, kenapa pakai motor buruk, kenapa pakai kereta buruk, apa orang kata kan. Kau ni kerja macam ni kan, kenapa tak buat kenduri besar-besaran. Alright. Alright. Allah. Ya, ada orang WhatsApp saya. Alright.
Rina Amaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rina Amaya. Ada tak dapat surprise pagi ni? Alright. Okay. So dalam hidup ni, my advice to you lah, kita jangan pedulikan apa orang kata. Orang boleh kata apa-apa, tapi yang nak menanggungnya kita. So that's why saya cukup pantang bila orang cakap apa orang kata kan. Kau boleh cakap macam-macam kan, kau boleh saja macam-macam, tapi yang menanggungnya kita, betul tak? Tapi itulah, benda dah jadi kan, benda dah jadi. So kalau you nak beli kereta, jangan peduli apa orang kata, ikut kemampuan you. Kalau you nak kahwin, jangan dengar orang kata, kena buat kenduri tu lah, kena buat ni. So ikut kemampuan you. Tepuk dada, tanya selera. Macam saya dulu, bodoh lah pergi ikut cakap orang kan. Bukan salah orang pun, salah sendiri kan, tak pandai. Lepas tu kahwin. So sebenarnya masa awal-awal kahwin tu, Memang saya suka sama suka dengan isteri saya. Saya memang sangat in love dengan saya punya isteri. Tapi bila kita ada masalah kewangan, tuan-tuan, benda kecil pun boleh bergaduh. Bergaduh kan. Salam info yang baik, sedap dengar ni. Okay, thank you Gintama. So lepas kahwin tu, saya sebenarnya kita orang selalu bergaduh, tuan-tuan. Bergaduh, hari-hari bergaduh kan. So kadang-kadang saya sampai macam mana nak cakap, memang stres gila. Benda kecil pun boleh bergaduh kan. Punca dia duit je, tuan-tuan. Kita ingat kita dah kerja dekat universiti, gaji dah okey apa semua kan, tapi duit tak cukup. So apa yang berlaku lepas kita orang kahwin tu, dapat gaji, bayar kereta, bayar motor, bayar bil tu, bayar ni apa semua, habis. Tinggal RM100 dalam akaun apa semua. So you boleh bayang tak, 2 minggu you dapat gaji, duit tu dah habis lah. You kena tunggu lagi 2 minggu untuk tunggu the next gaji. And then you, walaupun you ada duit RM100, you tak berani nak belanja. Sebab kalau you belanja, duit tu habis, dah tak ada dah. And then you nak minta tolong dengan siapa? And then apa yang berlaku adalah saya terpaksa guna kad kredit. So masa saya kerja tu, saya dah ada 2 kad kredit, satu Ion Bank, satu M Bank. So bila saya start duit tak cukup, saya start apply kad kredit. Sebab bila the moment you ada kad kredit, so senang je you nak apply the next kad kredit. So saya masa tu daripada 2 kad kredit jadi 4 kad kredit. Okay, so pakai. And then bila kad kredit saya dah full, dah penuh kan, wife saya masa tu tak ada hutang. So wife saya pun dapat offer kad kredit. So dia daripada 1, 2, 3, 4. So total sekarang masa tu kita orang ada 8 kad kredit, tuan-tuan. 8 kad kredit. So yelah, you boleh bayang kan, 8 kad kredit, dapat gaji, memang habis bayar hutang je lah. You all dengar tak ni? Ke saya cakap sorang-sorang? Cuba komen, faham tak saya cerita ni? Cuba komen sikit, bagi love ke like ke kan. Saya takut saya shock sendiri cakap sorang-sorang kan. Nampak mata banyak tapi semua diam je kan. Kau dengar tak ni? Ke just tengok muka je, tak ada suara kan? Cuba komen sikit. Siapa yang dengar tu boleh tak share 10 group kan? Ada tak ramai yang dengar kan. Komen. Nak saya sambung ke? Dengar. Ada rupanya. Ingat aku cakap sorang-sorang kan. Dengar. Alright. Okay. Lepas tu, nak tahu lagi apa kesilapan bodoh saya yang membuatkan saya punya financial tu hancur kan. Nak tahu tak apa lagi kesilapan bodoh saya? Betul. Komen nak tahu my stupid mistake yang geram gila kan. Dan benda ni ramai orang buat. Saya ada 1 kad kredit, tapi itu pun seksa nak settle. Tu 1 lah. Saya 8. Total hutang kita orang 40,000. Dengar bosku. Ada. Nak tahu. So kesilapan saya masa tu adalah saya suka minta nasihat percuma. Bodoh betul. Ni contoh nasihat percuma. Apa? So kita dah lah tak ada duit. Lepas tu kita pergi tanya dekat orang yang kerja bank.
macam mana aku nak simpan duit. So kalau you tanya orang yang kerja bank, dia akan cakap lah, kau buatlah loan ASB. Tu cara dia kan. So saya pun buat loan ASB. Lepas tu bila kita dalam keadaan kita duit tak cukup apa semua, and then kita takut jadi sakit apa semua kan. So macam mana kita nak kalau sakit kena apa semua, macam mana kita nak settlekan masalah kita ni. So kita minta nasihat punca daripada ejen insurans. Ejen insurans kan. Bukan salah ejen insurans, kita yang bodoh kan. So tanya dia, macam mana kalau aku sakit apa semua? Oh, kau kena beli insurans ni. Beli insurans ni. So actually insurans tu tak adalah mahal sangat, bayar RM100 sebulan je. Okay, tu RM100 tak besar kan. Bagus, insurans ni bagus. Cuma kita ni tak tahu. Masa saya kan, masa saya bayar RM100 sebulan tu, aku bayar tiap-tiap bulan RM100. Maksud duit ni burn kan. Macam rugi kan. Bulan-bulan bayar RM100, lepas tu tak dapat apa-apa. So saya pun tanyalah ejen insurans, ada tak insurans yang aku boleh bayar, and then selepas matang tu aku dapat balik duit aku. So ejen insurans pun cakap, oh ya, ada. So you bayar dalam 100.5, dalam masa, kalau you bayar ni dalam 20 tahun, you akan dapat balik dalam RM20,000. Oh, saya ingat, bagus lah. So maknanya saya bayar RM150 sebulan, and then dalam masa 20 tahun, so saya akan dapat dalam RM20,000 duit balik lah kan. Oh, bagus lah kan. So duit saya tak burn. So saya bayar RM150, wife pun bayar RM150 kan. RM300 lah kan. Dah tambah beban. Tapi sebenarnya ejen insurans tu sepatutnya sebelum dia advice macam tu, dia kena check saya punya background financial. Sebenarnya saya tak mampu pun nak beli bayar insurans RM150 tu. Dia just advice, wahai kau bayar ni minimum je lah, tak payah. Sebab dari segi kewangan kau ni tak boleh. Tapi dia bagi advice yang salah. Saya bayar insurans yang including investment link. Lepas tu dah duit gaji tak cukup nak bayar insurans, tak apa Wahid, you boleh pakai kad kredit untuk bayar you punya insurans. So kita pun sign up lah kad kredit, and then every month dia potong sampailah kad kredit tu saya penuh. Nak tahu tuan, saya pakai untuk collect point, pakai and bayar. Saya make sure bila swipe min saya dah reserve duit untuk bayar balik. Baik, itu betul. Saya pun sekarang ada kad kredit, kumpul point, dapat bayar kan. Beban bertambah kan. So saya beli insurans, dan insurans tu saya tak bayar by cash. Saya bayar tolak pada kad kredit. So kan kita ada kad kredit, let's say lah kad kredit tu dia punya kredit limit dia bagi dalam RM5,000 kan. So tolak sampailah kredit limit tu full. Habis, penuh. Kad kredit tu dah tak boleh nak tolak lah. So yang ejen insurans ni, Wahid, you punya kad kredit ni dah full, tak boleh nak tolak. Macam mana? Tak apa, kita tukar kad kredit yang lain kan. So tukar kad kredit ni, tolak. Saya dah duit tak cukup, and then tak boleh nak bayar kad kredit tu. Tolak sampai kad kredit yang kedua tu full. Tak boleh. Itu yang saya suruh wife saya apply kad kredit. Tolak sampai kad kredit full. Tukar. Itu yang kita orang jadi sampai 8 kad kredit. So kesilapan dia kat situ adalah saya suka minta nasihat percuma. Nak tanya macam mana nak menyimpan, nak melabur. So tanya dekat pegawai bank. Pegawai bank pun cakap, okay, kalau nak melabur, kau buatlah loan ASB. Okay. Lepas tu macam mana nak protect, ni. So tanya ejen insurans kan. So ejen insurans pun suruh beli insurans. Sebenarnya bukannya salah bank, bukannya salah ejen insurans, sebenarnya salah diri sendiri. Bodoh kan. Sebab tu saya geram belajar kat sekolah, belajar kat universiti. Kita ni pandai dari segi akademik, tapi bodoh dari segi financial. Orang cakap financial moron. Financial moron kan. Tapi bukannya salah government, salah diri sendiri. Sistem tu yang membuatkan banyak orang bangang, bodoh, tak pandai dari segi kewangan lah. So itu saya dululah. Bukan salah government, bukan salah ejen insurans, bukan salah orang, salah diri sendiri. Okay, and then benda ni, kalau you banyak baca buku-buku, macam saya suka
baca buku Robert Kiyosaki, dia akan condemn lah government lah, tu lah ni semua. Sebab bila kita baca macam ada satu sistem yang memang kita pergi sekolah, kita masuk universiti, memang kita tak akan diajar tentang kewangan. Kita hanya diajar untuk menjadi pekerja yang bagus, hamba yang bagus je. So bila kita keluar, keluar kerja, buat loan, bayar tu, bayar ni semua, so gaji kita gone macam tu je. Alright. Okay, kenapa kurang ni mata tengok ni? You all share tak video saya ni? You all share tak ni? Siapa yang dah share, komen dan share. Kita target ada 100 mata kan. Siapa yang tak share lagi, tolong share. Dosa you tak share kan. You tengok, you cari ilmu tapi you tak share kan. Dosa betul. You kedekut. Saya sedekah ilmu, you tak nak sedekah pun share kan. Kena paksa lah pula kan. Siapa yang dah share, komen dan share. Pada yang dah share, terima kasih banyak-banyak. Alright. So bila masalah kewangan tu dengan hutang kad kredit, dengan gaji tak cukup, dengan kereta, dengan tu apa semua kan. So itu yang jadi duit tak cukup. Bila duit tak cukup, kau kahwin macam mana ke, bini kau cantik macam mana pun, kau akan bergaduh. Sebab benda kecil-kecil pun dia akan spark. Kan. So bergaduh kan. So lama-lama bergaduh tu yang saya dulu saya hisap okok tuan-tuan. Saya hisap okok. Memang aku hisap okok, kalau boleh aku hisap okok banyak-banyak biar aku mati je. That's alright. So that is my situation lah. Saya dulu hisap okok tuan-tuan. Bila bergaduh je, keluar rumah hisap okok. Apa biar mati lah. Sebab tu banyak lelaki suka hisap okok. Stres gaduh dengan lelaki bini kan. Tapi alhamdulillah saya dah berhenti kerja. Alright. Okay. So lepas tu apa lah, gaduh. Tapi bergaduh tak adalah sampai bercerai kan. Alhamdulillah. Sebab kita bercinta pun tak lama, sekejap je. Saya jumpa wife saya, cinta kejap, kahwin. Jodoh kita tu panjang lah. Jodoh tu kita tu banyak orang bila dia kahwin je setahun 2 tahun tak ngam, cerai. Saya masa tu alhamdulillah lah, Tuhan nak tunjuk kan. Walaupun kita bergaduh-gaduh, kita still baik apa semua kan. Itu adalah antara awal permulaan kita orang kahwin lah kan. And then bila masalah kewangan tu dah macam tu kan. And then saya sampai satu tahap saya tak boleh nak tidur tuan-tuan. Saya tak boleh nak tidur malam. Malam-malam saya akan terbangun fikir macam mana ni? Macam mana aku nak buat? Aku dah belajar tinggi ni, aku dah kerja gila-gila ni, tapi duit tak cukup kan. Malu nak bagi duit kat mak ayah pun tak ada duit. So saya sangat frust. Aku dah belajar tinggi, aku dah kerja work hard, tapi kenapa duit aku tak cukup? Apa salah aku kan? Dan saya pun fikir-fikir the only way untuk saya nampak untuk solve masalah tu adalah apa nak tahu? Siapa nak tahu macam mana saya nak selesaikan masalah tu? Alright, so the only way yang saya tahu nak selesaikan masalah tu adalah dengan bekerja lebih kuat lagi. So saya fikir, okay, saya kerja government, untuk saya tambah income adalah dengan buat outstation, pergi buat kerja-kerja yang extra work lah kan, extra work. So macam saya sebagai tenaga pengajar, kalau saya pergi outstation ke semua, saya boleh claim lodging ke, claim transportation kan. So dapatlah, sekali claim dapat dalam RM100 macam tu kan. So kalau sebulan saya pergi 2 kali 3 kali, dapatlah 200-300 claim macam tu kan. So saya fikir kalau aku bekerja lebih kuat lagi, masalah kewangan aku akan settle. Tapi tak settle juga. Tak settle. Masalah kewangan, masalah saya tu bertambah sebab bila you bekerja terlalu kuat dekat satu-satu organisasi, especially government, dia akan ada masalah cemburu. Masalah cemburu, orang tak suka dengan you. Orang fikir saya punya staff tengah buka office kan, orang akan cemburu. Dia akan, apa lah Wahid ni, koyor je, kerja lebih kan. So bila kita bekerja over, so kawan-kawan kita yang kerja biasa-biasa, dia akan terasa lah macam dia orang ni malas, macam dia orang ni tak buat kerja kan. Macam saya punya bos pun dia puji, tengok Wahid tu rajin, pergi sana, kesana kesini kan. Bos puji yang jenis tak buat outstation, tak buat extra work ni, memang kena tembak lah dengan bos kan.
So dia jadi macam benda yang tak sihat. So yang kawan-kawan lain pun dia jadi cemburu lah kan. Tu biasalah, bukan salah dia orang, salah saya juga. Niat saya nak bekerja lebih kuat tu untuk tambah income. So sekarang ni bukannya tambah income, memanglah tambah income, tapi tambah masalah. Masalahnya fitnah, tikam belakang apa semua kan. So sampai satu tahap saya kena fitnah lah, makan rasuah. Saya tu tak tahu apa-apa, tiba-tiba dekat dalam meeting dia cakap Wahid makan rasuah apa semua kan. So saya tak ambil pot pun makan rasuah ke semua, sebab aku tak terlibat pun. Tiba-tiba benda tu sampai ke telinga isi saya, sebab isi saya kerja tempat yang sama. So dia balik cakap, abang kenapa orang cakap abang makan rasuah? Bila masa pula aku makan rasuah kan. So dia malulah dalam meeting tu, orang macam kira macam tuduh suami dia makan rasuah. You boleh bayang tak? You isteri kerja tempat yang sama, tiba-tiba dalam meeting orang cakap suami you makan rasuah. Apa you rasa? Of course lah you sedih kan. So bila jadi macam tu, so saya cakap okay, that's it. Saya memang dah down gila lah. Aku kerja gila-gila, jujur apa semua, tiba-tiba orang bagi cakap aku makan rasuah kan. Memang siut lah, memang siut betul lah kan. Sorry lah mencarut sikit kan. Okay, so bila saya down tu, saya cakap apa aku nak kerja teruk-teruk kan. Lagi banyak aku bekerja, lagi banyak masalah apa semua kan. So nama saya dah busuk apa semua, walaupun saya tak terlibat kan. Lepas tu start pada situ saya decide, okay, aku nak slow down. Aku tak nak outstation apa semua. Saya hanya buat kerja yang saya perlu buat je. Kalau benda yang tak perlu tu, okay, that's it, bagi kat orang lain lah. So tak worth it lah, tak worth it. Okay, so dalam masa yang sama, masa saya bekerja tu, saya ada student saya ni dia selalu datang bilik apa semua, borak-borak. Actually saya ni boleh supervise orang. Saya boleh supervise orang buat thesis. Sebab saya ada student, sebab saya masa tu saya dah ada master. Saya boleh supervise student untuk buat thesis. So student saya ni perempuan lah, 3 orang kan. Dia selalu datang bilik bincang-bincang tentang kita punya projek apa semua. And then lepas tu dia kata, Cik Wahid boleh tak pinjam kereta? Pandai-pandai lah dia orang ni. So nak pinjam kereta, nak beli barang apa semua kan. So cakap, kenapa kau nak pinjam kereta aku? Kan ada bas ke, taksi ke apa semua. Cik Wahid, bas tak ada lah, selalu mogok kan, tak ada bas. Kalau taksi mahal, pergi ambil saja dah RM30, balik RM30 dah RM60 kan. So dia orang ni student, tak ada duit kan. So saya pun kesian, tak apalah, bagilah kereta apa semua kan. So bagilah kereta dekat student saya ni, pinjam lah kan. Lepas tu macam student saya ni perempuan. Lepas tu macam saya dengan isteri saya, kereta tu kita share beli kan. Tiba-tiba saya bagi pinjam, tak shock lah kan. So lama-lama nampak lah isteri saya tak berapa happy. And then tapi saya nampak kat situ, budak ni tak ada kereta, tak ada transport. Daripada kau duk pinjam kereta aku, baik aku sewa kereta aku kan. Tapi saya tak nak sewa kereta saya, kereta baru lah kan. Kereta saya tu baru kan, limited edition lagi tu. Lepas tu saya pun bincang dengan isteri, why not kita buat bisnes kereta sewa. Kita beli kereta, kita sewa kan. Tapi masa tu saya tak betul-betul pernah berniaga, tak pernah beli kereta apa kan. Wife saya pun, boleh ke kan? Boleh ke beli kereta? Kalau kita beli kereta tak ada orang nak sewa, macam mana? Macam mana kan? So saya pun fikir, tapi saya rasa boleh ni, boleh. Sebab saya kerja kat situ, tak ada orang buat kereta sewa. Lepas tu dalam masa sama, saya ada ayah angkat tau. Ayah angkat saya ni memang mencari kereta sewa. Cuma dia nak cari kereta dalam sewa sebulan dalam 500 macam tu kan. So kalau saya beli kereta, tak ada orang sewa, at least saya boleh sewa dekat ayah angkat saya. And then saya pun start atur planning, fikir macam mana kan. Nak tahu tak macam mana saya mulakan bisnes kereta sewa dengan modal RM3,000. Alright, komen lagi nak tahu. Okay, kita dah sampai 100 mata. Pada yang baru menonton, boleh tak komen hi, bagi salam ke apa semua kan. And then boleh tak share you punya lokasi kat mana. Okay, thank you. Alright. So sebelum tu, saya nak iklan sikit lah. Saya sekarang ni ada jual produk ni. Saya buat kereta sewa tuan-tuan. So saya, balik. Saya ada jual produk ni tuan-tuan, rendang daging dendeng perak. So produk ni baru dikeluarkan, baru 3 minggu. So saya so far alhamdulillah saya dah jual 4,000 pack. 4,000 pack.
So produk ni sangat viral, dan saya mencari ejen dengan stokis. So nak jadi stokis modal 3,000, you akan dapat 150 pack. Kalau you nak jadi ejen modal 445, you dapat 20 pack. So kalau you nak buat extra income, nak jual tak tahu apa semua, you jadi saya punya team. You jual produk ni. Produk ni baru 3 minggu. Memang sangat bagus. Dia tahan 2 minggu tuan-tuan. Dia tahan 2 minggu. Dia tahan 2 tahun. Produk ni tak payah nak simpan. Tak payah nak simpan dalam ni. Kalau you berminat, nak jadi ejen, you boleh, nanti saya bagi dia punya link. Ada tak yang nak jadi ejen, stokis? Alright, Papa sabar. Okay, thank you. So kalau siapa-siapa yang nak jadi ejen stokis produk ni, so saya bagi dekat sini, you boleh WhatsApp dekat saya punya team. Okay. Alright. Tak perlu ada freezer. Yang ni dia ready to eat. Dia ready to eat. Okay, produk ni ready to eat. Tak perlu simpan dalam peti sejuk. Dia tahan 2 tahun. So kalau you nak jadi ejen stokis, you boleh klik dekat link tu. So actually bulan ni adalah last kita rekrut stokis. So stokis modal 3,000, you akan dapat 150 pack. Maknanya modal you dalam RM20. You jual, kalau orang beli 1, you jual RM27. Kalau orang beli 4, you jual RM25. Itu Semenanjung lah. Sabah Sarawak you tambah RM3 extra. Okay, Sabah Sarawak. Alright. Okay, so kalau you nak jadi ejen, modal you RM445. RM445 dan saya bagi free buku. Saya bagi buku ni free. Alright. Buku saya bagi free. Alright. Actually, alamak, gegar. Okay, saya pun ada juga sedap juga buat live kat sini kan. Actually saya pernah tulis, ni buku pertama saya tuan-tuan. Buku pertama, tapi yang ni dah tak dijual lah kot. Ni buku. Saya pernah tulis buku Rahsia Senang Mendapat Penyaman. Ni buku saya lah. Saya suka menulis tuan-tuan. Ni muda lagi saya kan. Alright. Ni buku ni rasanya dah tak ada jual lah, tapi ni sampel je lah. Alright. And then ni buku kedua saya, Hijrah Menjadi Usahawan. So sama juga. So macam mana nak perjalanan saya menjadi usahawan, dan ini adalah buku ketiga saya lah. Alright. Tapi buku ni stok ada. So siapa yang beli saya jadi ejen stokis, saya bagi free. Alright. Ni buku saya lah. Saya bukannya biasa-biasa. Saya memang tulis buku. Saya suka menulis tuan-tuan. Buku. Alright. Okay, sambung cerita tadi. So saya pun bincang dengan isi, gaduh-gaduh pun bincang. And then kita orang pun setujulah beli kereta. So permulaan saya adalah, saya bermula dengan membeli 2 buah kereta tuan-tuan. Saya share sikit. Saya bagi stand saya punya ni dekat ni. Sekejap. Saya nak tunjuk kereta pertama yang saya beli buat bisnes saya. Ada tak nak tengok kereta pertama yang saya beli dan buat kereta sewa? Saya tunjuk dekat dalam buku ni ada. Ni buku ni perjalanan saya, macam mana saya buat dengan modal RM3,000 boleh jana income sampai 5 juta. Buku ni dia terbit 2019. This is the latest book. Alright, so siapa yang jadi ejen, saya bagi free. Buku ni harga RM30, tapi saya tak jual. Buku ni memang tak ada kat kedai buku. Alright, ni nak tengok. Okay, ni kereta pertama yang saya beli. Kereta kancil. Kereta kancil pertama yang saya beli masa nak buat kereta sewa tuan-tuan. Modal down payment kereta ni RM3,000 tuan-tuan. RM3,000. Alamak, angin lah kat sini. Ni kereta. So kancil QC 7923. Kereta ni harga dia RM9,500. RM9,500. And then ini kereta ni RM7,500. Kereta ni masa saya beli, saya start bisnes kereta sewa tahun 2006 tuan-tuan. Kereta ni tahun 97. Ni pun sama 97. Yang ni murah sikit sebab dia 4 speed. Dia 4 gear je. Yang ni 5 speed. Dia mahal sikit. So inilah permulaan saya buat bisnes kereta sewa tuan-tuan. Alright. This is a real story.
So modal nak beli kereta ni 3,000. Tapi masa tu tuan-tuan, saya tak ada duit tuan-tuan. Saya tak ada duit. Yelah, kau dah hutang kad kredit, kereta pun semua tak ada duit. Nak tahu tak macam mana saya kumpul modal? So banyak orang dia suka bagi alasan. Nak berniaga tak ada modal, tak ada tu apa semua. Suka bagi alasan kan. So macam mana? Nak tahu tak macam mana? Actually saya tak ada duit masa saya nak start tu. Nak tahu tak macam mana saya kumpul modal? Cuba komen sikit. Alright. Saya tak boleh nak jalan sebab saya punya line internet problem. Saya terpaksa pakai wifi office. Ada tak nak tahu macam mana saya kumpul? Sebab bila orang nak berniaga, dia suka bagi alasan. Saya tak ada modal tak ada apa semua. Tak reti, tak pandai, tak ada ilmu. Suka bagi alasan. Sebab tu saya marah bila orang suka bagi alasan. Alasan tu lah yang membuatkan banyak orang tak boleh nak grow. Kan? Okay, masa saya nak start dulu tuan-tuan, saya pun tak ada duit. Saya ada duit RM500 je tuan-tuan. RM500 je. Yelah, kau gaji kau dah lah bayar hutang tu apa semua kan. Saya sampai satu tahap, bil api, bil air pun saya tak boleh nak bayar. Saya duduk kat quarters tuan-tuan. Duduk kat quarters yang universiti bagi. Bil api, bil air saya tak boleh nak bayar. And then sampailah satu tahap universiti terpaksa potong gaji saya. Sebab kalau saya tak potong gaji, memang saya tak ada duit nak bayar bil api, bil air. Sampai that level. Ingat kerja universiti dah duit banyak punya. Kadang-kadang orang kerja universiti duit pun tak ada, pokai. Nampak je macam tu kan. Tapi sebenarnya banyak orang kerja government ni tak ada duit pun tuan-tuan. So nak tahu? So the first thing adalah jangan sebut you tak ada modal. Jangan sekali-kali sebut you tak ada modal. Kalau you sebut you nak berniaga, you cakap tak ada modal. So benda tu macam doa tau. Tak ada modal. So bila you hari-hari you doa tak ada modal, Tuhan bagilah. Tuhan bagi kau doa, kau cakap kau tak ada modal kan. Nah, aku bagi kau miskin, papa kedana. Sampai sudah kau tak ada. So the first thing adalah you kena cakap modal you belum cukup. Kalau you nak buat apa-apa, you kena cakap modal saya belum cukup. Beza tau. Tak ada modal dengan modal belum cukup. Ada beza tak? So kalau you cakap you tak ada modal, otak you stop takkan fikir lagi dah. Tapi kalau you cakap modal aku belum cukup, so you akan fikir macam mana nak bagi cukup Macam mana nak cukup? So saya bila saya nak start bisnes sewa, down payment kereta 2 biji ni saya kena bayar 3,000 tuan-tuan. 3,000. Modal kereta 2 biji ni saya kena bayar RM3,000. Tapi saya ada RM500 je. Macam mana? Nak kumpul dapat RM3,000 memang meninggal lah. Dah lah aku gaji pun tolak-tolak tinggal beberapa ratus ringgit je. Nak kumpul RM3,000 memang meninggal. Tapi saya tak cakap saya tak ada modal. Saya cakap modal aku belum cukup. Macam mana aku nak bagi cukup modal? So apa yang saya buat? Orang pertama, saya pitching wife saya. B, ada tak RM500? Abang nak pinjam lah kan. Nak buat apa? Tapi sebelum tu saya dah cakap lah nak buat kereta sewa. Saya nak buat kereta sewa, nak beli kereta kan. So saya pinjam daripada isteri saya tuan-tuan. Saya pinjam RM500. So dia pun sama tak ada duit, tapi kasihnya isteri kepada suami, dia bagi juga pinjam RM500. So dah dapat RM1,000. Ada lagi RM2,000. Nak tahu macam mana saya kumpul RM2,000 lagi. Stokis. Siapa nak jadi stokis agent pun semua boleh klik link yang saya bagi tu. Alright. So lagi RM2,000. Nak tahu? Share lagi kan. You all ni tengok saya punya live kan, tak share, kedekut. Saya share sedekah ilmu kan. You tak nak pun sedekah share. Bagilah bagi naik lagi view kan. Kalau boleh kita touch 200 mata. Alright, siapa yang nak jadi agent stokis this product, boleh klik link yang saya bagi tu. Produk ni memang sangat sedap, sangat viral. Saya dah jual dalam masa 20 hari 4,000 pack tuan-tuan. 4,000 pack. Memang gila-gila demand. Sampai kilang pun terkejut. Saya jual 20 hari saya jual 4,000 pack tuan-tuan. So you all, kalau you nak buat duit, barang ni kalau you jadi stokis, modal you RM20. You jual minimum RM25. Satu pack RM5. Kalau you boleh jual satu bulan 500 pack, 5 kali 5 dah RM2,500. Senang sangat nak jual. And then repeat order tinggi. Kalau you nak jadi, better you jadi stokis je. Ada modal RM3,000, you jadi stokis je. RM3,000. Confirm, saya jamin you balik modal. Saya punya stokis dekat Negeri Sembilan,
2 hari jual 150 pack habis. 2 hari. Stokis saya dekat Johor 3 hari jual habis. Pandai ke tak pandai, tak apa, kita ajar. Benda ni sangat senang jual, sangat sedap. Tengah viral sekarang ni, baru 3 minggu dilancarkan. Okay, so you ada modal RM3,000, you lock terus jadi stokis. Tapi produk ni you kena tunggu 2 minggu. 2 minggu sebab sekarang ni order terlalu banyak. You kena tunggu 2 minggu. And then macam kalau you tak ada modal, you boleh jadi agent 445. Saya bagi you free satu buku. Kalau stokis saya bagi 5. Yang ni saya bagi 5 free. Kalau you jadi agent, saya bagi satu buku. Agent dapat 20 pack, satu buku. You boleh baca saya punya story kat sini. Real story. Alright, thank you pada menonton. Thank you pada yang share video ni. Okay, so apa lagi? So saya pun belilah kereta apa semua kan. And then masa tu pasal duit 3,000 tadi kan, 3,000. So saya dah ada 500. Saya pinjam wife saya 500. So dapatlah 1,000. Lagi 2,000. Memang family saya memang saya asal orang susah. Saya orang miskin tuan. Saya bukannya orang kaya. Bapak saya memang ni saya tunjuk saya punya rumah ayah saya tuan-tuan. Rumah arwah ayah saya. Ni rumah saya membesar tuan-tuan. Saya orang miskin tuan. Saya anak Felda. Saya orang Felda. So ayah saya memang susah, saya memang orang susah. Ni rumah kita. Rumah saya ni sampailah dia roboh kan. Macam tu lah rumah. Memang ayah saya memang tak renovate apa-apa rumah. Memang kita orang ni susah gila. Alright. Ni rumah saya dekat Felda. Okay, ni saya tunjuk kan. Ni rumah saya kat Lahir. Rumah ni masih ada tapi kakak saya duduk. Ni rumah saya membesar tuan-tuan. Saya orang miskin tuan-tuan. Saya bukan anak orang kaya, saya bukan ahli politik apa semua, saya tak ada kabel apa-apa. Saya memang self-made millionaire. Bukan nak bangga tapi saya bukannya tak ada kabel. Family saya bukan orang kaya tuan-tuan. So you all pun boleh. You miskin ke, tak miskin ke, kaya ke, tak kaya ke, semua orang boleh berjaya. InsyaAllah boleh. Dengan syarat you committed dan you nak. Kalau you suka bagi alasan, tak ada tu lah, tak ada ni lah, takut lah, malu lah apa semua kan. So you takkan pergi mana-mana. Okay ke saya share ni? Okay ke? Alright. Nak saya sambung ke? Berapa dah? 8 lebih dah. Boleh. Dari agent boleh upgrade ke stokis. Boleh, tak ada masalah. You lock sekarang. Tapi bulan depan kita tak akan ambil lagi dah. Kita tak akan ambil lagi stokis dah. Bulan ni kalau you lock jadi agent, you boleh jadi you boleh upgrade. Sebab apa? Bila you jadi agent, you ada dropship kan, Lepas tu bila you punya order tu dah banyak, takkanlah selama-lamanya you jadi agent. So you kena upgrade jadi stokis. So macam produk ni saya cakap harga senanjung tau. Harga senanjung. So kalau stokis modal dia RM20. Kalau agent RM21.25 sebenarnya. Tapi kita kena tambah sikit RM1 untuk postage. Okay, agent kalau you ambil dekat stokis RM21.25. Kalau dropship RM23.75. Jual, kalau orang beli satu-satu you jual RM27. Kalau orang beli 4 ke you jual RM25. So kalau you jadi agent, modal you adalah RM445. Itu termasuk kita hantar lah kan. You dapat 20 pack plus dengan satu ni buku. And then group support, Telegram, training, marketing semua ada. Dah ada. You guna je video-video gambar yang kita dah sediakan. Tapi gambar-gambar tu gambar biasa je lah. Tapi gambar-gambar tu gambar kita real. Real punya testimonial. Bukannya kita bayar orang kan. Kita memang real. Memang kita punya stokis agent, dia jual, dia minta video daripada customer yang beli. That is the real punya testimonial. Bukannya tipu. Alright. Okay, macam mana nak jadi agent? Klik link yang pin komen tu, yang dekat bawah ni. You terus WhatsApp dekat saya punya team. Nanti you tanya dia macam mana nak jadi agent stokis. Tapi kalau you ada modal 3,000, you terus lock jadi stokis 3,000 je. Sebab sekarang ni bulan ni last kita rekrut stokis. Lepas ni tak ada lagi dah. Lepas ni nak jadi stokis tahun bulan depan kita sebab saya punya stokis dia beli 150 pack 3 hari 5 hari dah habis tuan-tuan. So macam tak boleh lah. Kalau boleh lah saya nak stokis saya ni, kalau boleh dia restock 1,500. Beli sebulan terus. Beli sebulan boleh jual. Kalau tidak 3 hari dah habis. Mesej kita, bila stok saya sampai, Aku dah pening kepala semua. Baik kau beli
1000 pack terus kan. So bulan depan siapa nak jadi stokis, modal dia 30,000. Sekarang ni kita bagi peluang sebab produk ni baru 3 minggu. 3 minggu. So kalau you ada modal RM3,000, you just lock jadi stokis. Alright. Bulan depan kita tak open lagi. Kalau you nak jadi stokis bulan depan, 30,000. Sebab kita nak stokis tu dia pegang stok yang banyak. Benda ni senang jual. Saya punya stokis 3 hari 2 hari dah habis lah. Lepas tu mesej kita, bila saya punya stok sampai, kita nak tunggu benda ni 2 minggu tuan-tuan. Nak tunggu benda ni. Sebab benda ni dia retort. Dia ready to eat. Dia tak perlu simpan. Dia gunakan teknologi. Dia tahan lama. Tapi nak buat benda ni 2 minggu tuan-tuan. Kita kena beli daging, kita kena kuarantin daging tu, lepas tu kena proses masuk kilang, lepas siap masuk kilang kena kuarantin lagi seminggu apa semua. So proses nak buat dia 2 minggu. Dia bukannya macam kita masak dekat belakang rumah dapur. Ni buat dekat kilang. So proses nak buat ni 2 minggu. So kalau you stok you habis, you kena lock siap-siap. So saya nak sekarang ni tak apalah, saya jual benda ni dalam masa 20 hari 4,000 pack tuan-tuan. 4,000 pack. Saya jual B2B lah, direct pada stocking dengan agent. Saya punya stocking agent paling tinggi rekod 2 hari 150 pack habis. Stocking saya dekat Negeri Sembilan. 2 hari 150 pack. Dia dia dah pening kepala macam mana. So cakap tak apalah, kau ambil pre-order dulu lah. Siapa yang nak beli, order dulu, bayar dulu lah. Lepas and then every week kita tengah usahakan minta kilang supply kita 5,000 pack. 5,000 pack setiap minggu. Okay. Nak jadi ejen, adakah saya menjawab soalan Tuan Syed Khalid Albab Ban Yahya? Okay, you komen, you klik dekat pin post tu, you terus lock je. Bayar je. Ejen 445, you dapat 20 pack dan buku free satu. Kalau stokis 150 pack, saya bagi 5 buku free. Okay. Okay, next adalah Hi Atik. Power Tuan Mahir. Thank you Atik. Alright. Lepas tu macam mana lagi? Modal tak habis lagi. So saya perlukan 3,000. So saya ada 500. Saya pinjam wife saya 500. So dah dapat 1,000. So lagi 2,000. 2,000 saya withdraw cash daripada kad kredit tuan-tuan. So itulah gunanya kad kredit. Gunakan kad kredit untuk kita dapat modal untuk niaga. Banyak orang niaga guna kad kredit dengan benda yang salah. Benda betul yang saya buat adalah saya gunakan kad kredit, ambil cash untuk mulakan bisnes. So saya ambil RM1,000 lah. Okay, dah dapat RM2,000. Okay, next adalah saya perlukan lagi RM1,000. So dah pening kepala lah nak pinjam kat ayah. Ayah pun ayah confirm ayah saya tak ada duit. Saya tak pernah pinjam duit dekat ayah saya. Ayah saya bukan orang kaya. Ayah saya ni penokor Felda je. Dia memang tak ada saving. Saya tahu dia tak ada saving. Nak pinjam kat abang-abang, malu lah pula kan. So last saya pun, kebetulan saya ada kenal seorang kawan ni. Dia ni berniaga kan. So saya cakap nama dia Lina lah. Lina, dia berniaga. So Lina, boleh tak aku pinjam RM1,000 kan? Aku nak berniaga lah, buat kereta sewa kan. So dia pun okey lah, RM1,000 kan. Dalam masa sebulan saya janji saya bayar. So dia pun bagi RM1,000. So nampak tak? Bila kita nak berniaga, bila kita tak ada modal apa semua, jangan bagi alasan. So first saya pinjam isteri saya 500, saya pinjam kad kredit saya 1,000, saya pinjam kawan saya 1,000. Tapi you kena honest lah. Bila you pinjam dia orang, you janjilah bila you nak bayar kan. So macam kawan saya ni, saya bagi priority kepada kawan saya lah. Dapat duit sebulan, dapat gaji, saya bayar terus dia punya tu. So dalam masa sebulan settle. Macam wife tu kita boleh runding lagi lah. Macam kad kredit kita boleh bayar langsung. RM4,000. Kita dah jual 4,000 pack tuan-tuan. Atik, 4,000 pack. Boleh. 4,000 pack saya dah jual dalam masa 20 hari. Senang jual. Alright. Alhamdulillah. GKP kerajaan bagi ada ramai dah lulus 3,000 boleh buat modal stocking. Pandai-pandai lah korang nak tu kan, nak bagi kan. Nak buat so kalau you dapat yang RM3,000 tu, gunakanlah untuk mula berniaga. Tapi you nak berniaga, you cari orang yang proven success. Yang memang saya anak murid saya dah train saya punya anak murid. Dia punya sale buat kereta sewa lah setahun almost 1 million. 998,000. Sikit lagi nak 1 juta kan. Saya memang dah train anak didik saya yang dah buat sale dia almost 1 juta ringgit setahun. So kalau you nak cari mana-mana founder ke, mana-mana stockist ke apa, leader kan, you cari leader tu yang dah train orang yang dah sukses. Saya alhamdulillah saya dah ada pengalaman, saya dah train saya punya anak murid, ada yang dah sale dia sampai RM900,000 setahun.
Alright. Tuan, kalau dah jadi ejen kemudian upgrade stokis kena bayar full balik 3K ke tuan? Kalau nak restock, kalau nak jadi ejen, minimum lah you kena restock 150 plate, bayar 3,000 lah. Tapi benda tu sebenarnya bukannya pakai duit you pun. Macam saya punya stokis agent, dia pre-order, dia customer dia bayar, dia kumpul kan, dia dapat duit, dia ambil commission sesiap, dia order kan, pre-order. Kalau you pandai lah, tak payahlah. Tapi first you kena ada barang dulu. You jadi dropship ke, you kena ada barang dulu. Macam saya start dulu tuan-tuan, masa saya start, saya dapat satu sampel je daripada supplier, dia bagi saya satu sampel, dan saya jual. Daripada situlah saya boleh jual 4,000 pack tuan-tuan, 4,000 pack dengan satu sampel. And then orang bayar dulu, and then saya cakap dekat stokis, kalau kau nak, kau kena tunggu seminggu kan. Terus dapat je duit, saya pergi ambil barang kat supplier, and then saya hantar dekat saya punya stokis pun semua. So sebenarnya modal tu tak pakai duit sendiri pun, pakai duit orang. Kan, tapi kalau you belum ada customer, kalau you ada modal 3,000, you pakai duit dulu. Tapi macam untuk secondary stock tu, macam saya punya stokis, kau tak apalah, kau kumpul lah dulu order kan, minta kau punya customer tu bayar dulu. Lepas tu barang ada, baru hantar kat dia orang. Tapi kena cakap awal-awal lah, kena tunggu 2 minggu baru ada barang ada. So ada orang yang okey, tak ada masalah. Ada orang tak boleh, tak apa. Kalau dia tak boleh, you just KIV je dia. Ada orang yang sanggup bayar. Alright, adakah saya menjawab soalan Rosli Sani? Okey, lepas tu belilah kereta kan. Ni belilah kereta yang saya tunjuk kan. Dapatlah kereta ni, mana kereta aku tadi? Ni dapatlah kereta yang saya ni kan. Ni kereta 2 biji saya. Inilah permulaan bisnes kereta sewa 2 biji kereta ni. Lepas tu saya sewakan. Lepas tu sewa tu niat dia nak bantu student saya lah. Daripada kau pinjam kereta aku, baik kau sewa kereta aku kan. So budak-budak ni pinjam, saya sewa murah-murah tuan-tuan. Kereta ni saya sewa 1 jam RM5 tuan-tuan, 1 hari RM50. You bayang nak murah tak murahnya. Kalau dia sewa 2 jam, baru RM10. Kalau sewa 4 jam, baru RM20. Dia naik teksi, pergi balik dah RM60. Betapa murahnya kan. Niat nak tolong student kan. Sebab macam student ni ada yang masalah lah transportation. So bila kita berniaga tu, satu duit, yang kedua adalah kita niat nak bantu customer kita kan. And then macam saya punya daripada dulu sampai sekarang, bila orang sewa kereta saya anggap orang tu macam family saya kan. Saya anggap orang tu macam family saya. So walaupun kereta ni kereta buruk, saya akan hari-hari saya akan cuci, saya akan bersih apa semua. Macam kereta, tak silap kereta ni tuan-tuan, seat dia koyak tau. Seat dia koyak. And then saya tak ada duit nak pergi tukar seat dia. So apa yang saya buat adalah saya jahit seat dia. Saya jahit sendiri tuan-tuan. Mana yang koyak apa semua. So walaupun kereta tu buruk, saya make sure kereta tu customer saya akan dapat the best. So every day kereta ni saya cuci, saya vacuum, and then customer saya dapat kereta yang elok, yang bersih apa semua kan. And then walaupun saya sewa murah-murah RM5 apa semua, that is the value. Banyak orang buat kereta sewa, dia fikir duit je. Kereta tak cuci, kotor, tak selamat apa semua, dia fikir duit. So macam saya, duit tu penting, tapi saya fikirkan macam saya sayang dekat customer saya. Saya nak customer saya ni dapat kereta the best, walaupun kereta ni kereta lama kan. So the culture tu yang saya bawa dalam company saya, itu yang membuatkan bisnes saya tu grow. So semua customer yang datang sewa kereta dengan company saya anggap diorang ni macam family saya. So memang kalau macam saya pesan dekat saya punya team, kalau ada customer datang daripada airport, you ambil beg dia tu, you tolong bawakan. Kalau beg dia banyak, you pergi ambil troli, you bawa, angkat beg dia tu, masuk dalam troli, you tolong tolak. You anggap orang yang datang sewa tu macam family yang datang ziarah dengan you. That is the culture yang saya bawa dalam my company. Okay, lepas tu diorang tolak apa semua, and then diorang pun angkat beg dalam kereta apa semua. Kalau ada customer tu tanya nak pergi mana apa semua, so kita layan diorang ni macam tu. So that's why, bukan nak kata company saya the best, tapi memang the best. Sebab kita tak ada bad review. Kita tak ada bad review. So kalau customer complain, dia tak puas hati pun semua, kita tanya kenapa dia tak puas hati. Kalau salah kita minta maaf dan kita refund balik duit dia 100%. Kita tak ambil duit. Pada saya, kalau customer tu tak happy dengan kita punya servis, saya rasa duit tu tak halal, tak
kata haram kita ambil. That is my perspective lah kan. So dalam company saya tak ada bad review. You boleh tengok dekat saya punya page Grimetric apa semua kan, tak ada bad review. You boleh tengok dekat Trustpilot. Memang saya, kalau ada orang komplain team saya bagi servis teruk, memang saya akan tanya customer tu betul ke salah kita. Memang kalau salah kita, saya akan tanya orang tu kenapa dia jadi macam tu. And then kalau orang tu tak boleh nak explain, saya akan refund balik duit customer tu. Saya rasa kita tak deserve untuk ambil duit tu. So customer tu bila dapat balik duit dia, okey lah, dia tak adalah nak meletup kan. Tapi banyak orang, banyak company, bila dia bagi servis teruk, bila customer komplain, dia pekakkan telinga, dia tak nak dengar. Itu yang jadi viral tu. Okay, alright. So lepas tu saya sewa kereta. Alhamdulillah, saya start bisnes sewa tahun 2006 tau. 2006 November. So dengan 2 buah kereta, modal RM3,000, sewa kereta 1 jam RM5 apa semua kan. Lepas tu customer saya pun makin lama makin bertambah. Marketing very simple je tu. Tahun 2006 kan ada Facebook kan. So marketing saya just tampal poster kan, kereta sewa, nombor telefon. Okay, laju sangat ke saya cakap ni? Okay, sorry kalau laju kan. Excited. Okay, kalau you ada soalan, tanya je soalan. Alright. Lepas tu mungkin baru yang nonton kan, ni saya jual ni. Kalau you nak jadi agent stocking, you boleh klik link yang saya bagi tu. Lock sekarang. Tapi barang ni you kena tunggu 2 minggu. Sebab produk nak buat ni kena tunggu 2 minggu. Alright. Sebab produk ni dia bukannya frozen. Dia memang you buka boleh terus makan. Dia tahan 2 tahun. Okay, ready to eat. Okay. Lepas tu sewa. So customer happy. Lepas tu customer pun makin lama makin bertambah. So dekat situ lah bisnes saya tu grow. Daripada student pergi dekat orang awam, daripada orang awam pergi dekat company. So lama-lama bisnes tu grow. Saya start bisnes sewa dengan 2 buah kereta. Lepas tu 2010 saya dah ada 70 biji kereta tuan-tuan. 2006 saya start 2 biji kereta. 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Tapi 70 tu bukan kereta saya semua. 30 kereta saya, 40 lagi kereta kawan-kawan, family. Sebab customer dah banyak apa semua, and then saya dah tak cukup kereta, nak beli kereta pun dah tak boleh dah. So saya minta family saya, kawan-kawan saya, okay, kau beli kereta, letak aku sewa, installment aku bayar, bulan-bulan aku bagi forfeit lah. So saya dapat dalam 40 biji kereta. So dekat situ tahun 2010 tu sebenarnya saya tak tahu berapa sale saya, sebab saya tak tahu urus duit. Saya tak tahu nak urus finance. Duit masuk, orang bayar duit sewa, saya pergi bayar kereta, saya bayar tu bayar. Tak ada proper accounting. Memang hancur. Aku pun tak tahu berapa banyak sale aku kan 2010. Okay, kalau nak ambil stok ada limit tak? Saya kat Nor ada Johor limit stok. Okay, kalau macam dropship, dia tak ada limit. Dropship modal RM23.75. Kalau agent, minimum restock 20 pack. Kalau stocking, minimum restock 150 pack. You ambil 150 pack, kalau you pandai buat marketing, 3 hari 5 hari habis. Kalau boleh you ambil lebih. You order siap-siap lah 500 pack apa semua kan. You order siap-siap. Kalau you ambil 150 pack, kejap je, tak baloi. Kalau boleh ambil 500 pack, atau you lock terus 1000 pack kan. Harga sama je. Sebab saya punya stokis dekat ni 9, 2 hari habis 150 pack. Belum buat marketing lagi, kita belum buat iklan radio lagi kan? Sebab benda ni sedap, sangat sedap dah. So rugi you tak beli. Kenapa sedap? Sebab orang yang buat ni adalah caterer Istana Negara. Dia ni adalah caterer Istana Negara. So memang sedap, produk sangat bagus, repeat order pun bagus, customer feedback pun bagus semua. So rugi you tak join. Kalau you ada duit 3,000, you lock jadi stoki dulu. Okay. Kalau you tak ada duit, you jadi agent dulu 445. Alright. Okay. Lepas tu apa lagi? Business tu grow 2010 aku tak tahu berapa punya income. 2011 saya start expand business. Saya start buka cawangan. Tapi saya buka cawangan tu bukannya saya pergi sewa office beli kereta. Saya buka melalui sistem licensing. Sistem licensing ni macam ada orang nak buat business sewa, saya ajar dia, saya bagi dia guna brand saya, and then saya sediakan sistem, dia run. And then dia kena bayar certain amount, and then every sale tu saya ambil duit sikit lah kan. So sekarang ni kita ambil dalam 12%. 6% kita bayar cukai, 6% lagi kita punya lah. And then macam yang lisensi tu dia kena bayar RM300 sebulan untuk gunakan kita punya brand lah. Sistem semua kita bagi.
So kalau you nak buat kereta sewa, you boleh join kita as a licensee, bayar bulan-bulan 300. Lepas tu every sale tu kita ambil 12%. Alright, ejen bosku. Okay, ejen 445. You dapat 20 pack, free delivery plus dengan buku ni. Itu Semenanjung. Kalau Sabah Sarawak 485. Sabah Sarawak 485 dapat 20 pack plus buku ni. Alright. So group support semua kita bagi. Don't worry. Confirm you jadi agent stocky, confirm boleh jual. Dengan syarat you follow. Every week kita akan ada coaching. Confirm you jadi stocky agent, confirm boleh jual. Takkan tak ada ni. Memang confirm. Kalau you tak boleh jual, memang you malas. Memang you tak buat marketing. Alright. You lock terus. You ada modal 3,000, you lock terus 3,000. Dapat RM20. Alright, Kak Kumang Pasai. Boleh. Nanti saya punya team akan reply lah. Kadang-kadang terlalu banyak WhatsApp. Nanti dia reply, dia ada masa dia reply. Don't worry. Nanti dia reply, okay? Okay, so nak jadi agent, nanti dia akan inform, bayar terus. And then terus kita lock. Tapi kena tunggu 2 minggu tau. Kena tunggu 2 minggu baru barang ada. Sebab benda ni nak buat 2 minggu. Okay? So 2011 saya start buka cawangan menggunakan sistem licensing kan. Sistem licensing, Alhamdulillah, daripada situ business tu grow lah. Dalam masa setahun saya ada 9 cawangan. 9 tahun. Dalam masa setahun lah, 2011 saya ada 9 cawangan. So masa tu 2011 saya baru buka syarikat lah, Senar Bahad apa semua. 2012 baru saya tahu berapa sale saya. 2012 baru saya, aku dah touch jutawan. Tapi sebenarnya 2010 tu saya dah jutawan. Tapi saya tak ada proper record kan. So saya tak tahu berapa banyak. Sebulan dalam akaun dia dah masuk 40,000 kan. Tapi tak semua duit masuk. Alright. Okay. So lepas tu saya grow and then 2012 kita dapat sale dalam 1 juta. 2013 naik jadi 1.7 million. 2014 naik jadi 4 million. 2015 jadi 5 million. 2016 5 million. 2017 5 million. 2018 5 million. So kita sustain 5 juta setahun. So kita start dekat 5 juta lah. So saya pun pergi belajar dengan mentor saya macam mana kita nak grow lagi. Rupa-rupanya business model saya tu dia tak boleh. Sebab dulu saya beli kereta saya sewa. Sekarang ni kita tak own kereta. Kita hanya platform je. So kereta-kereta semua saya dah jual. Kita just ambil booking, kita distribute. So bila kita buat macam tu barulah kita boleh expand lah. Tapi tiba-tiba ada COVID lah, PKP apa semua. So slow down sikit lah. So sambil-sambil saya buat kereta sewa, saya jual ni. Okay, Sabah stokis 3,300. Kalau ejen 485. Dia mahal, kena tambah jual. Kalau Sabah jual RM28. Kalau beli satu, kalau beli 4 jual RM27. Sabah dia mahal sikit. Alright, so itulah dia punya story. Macam mana dengan modal RM3,000 saya boleh jana pendapatan sampai 5 juta setahun. Tapi itu sale, bukannya profit. So you all pun boleh. Benda ni actually jual produk tuan-tuan lebih senang daripada kereta sewa. Sebab apa? Kereta sewa tak payah nak pening kepala kereta hilang. Tak payah pening kepala kereta rosak. Tak payah pening kepala harga turun. Tak payah pening kepala maintenance. Tak payah pening kepala. Benda ni modal 3,000, jual, habis orang makan, orang repeat. And then dia punya sale tu meningkat. Kereta sewa, kau beli kereta sewa kan lah mahal. Lepas tu kereta pula rosak, accident, orang curi, macam-macam. So kereta sewa ni 100 kali ganda lebih susah daripada jual benda ni. So kalau you jual benda ni, you tak boleh jadi jutawan. Memang betul-betul rugi lah. Memang betul-betul you tak buat betul-betul. Kereta sewa sangat susah tuan-tuan. Kereta sewa sangat susah. Tapi Alhamdulillah dalam susah-susah tu pun aku boleh buat 5 juta kan. You all kalau you buat benda ni sekejap je. Dengan produk yang bagus, dengan sistem yang kita sediakan, dengan network kita, dengan ilmu yang kita ajar, sangat senang. Kalau you tak boleh touch 1 million, memang betul-betul you tak work hard. Okay, so kalau nak jadi agent ke stokis, you lock. Bulan ni je last kita rekrut stokis. Bulan depan kalau siapa nak jadi stokis, modal 30,000. Sebab saya tak nak aku bagi 150 pack, esok tanya lagi mana barang. Letih kita nak hantar. Baik kau lock terus, kau 1,500 pack. Senang, sebulan terus kau jual kan. Modal 3,000. Sekarang ni modal 3,000. Bulan depan nak jadi stokis 30,000. Sebab apa? Saya punya stokis 2 hari ambil barang dah habis.
Takkanlah tiap-tiap hari nak pergi ambil barang kan. Baiklah kau ambil 1,500 pack terus tahan seminggu 2 minggu kan. Boleh jual senang. Tekan gear je jual. Ini baru nak marketing dah barang dah tak ada kan. Saya punya kilang pun senang. Aku cakap aku nak 50,000 pack. Terus order je kan. Dia terus buat. Ini kita order sikit jadi lambat lah. Alright. Okay, so itu saja untuk pagi ni. Kalau nak jadi ejen ke stokis, you klik link yang tu, nanti tim saya akan reply. Alright, thank you. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.